Kecanggihan itu adalah istilah yang kita guna. Dia mai daripada kata akar dia canggih. Jadi canggih ini maknanya kalaulah diberi peluang kepada kita untuk mendalami orang kata apa nama Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka lah kita kata kan. Apa nama, mari kita tengok Dewan Bahasa dan Pustaka kata canggih ini lagu mana. Kita tengok. Dewan Bahasa dan Pustaka kata canggih ini kalau ikut dia punya terjemahan dia, terlalu banyak bercakap. Kecanggihan makna dia canggih ni. Betul. Jadi sebab tu saya kata istilah. Makna dia daripada kamus, banyak bercakap. Terlalu banyak bercakap. Itu maksud canggih. Saya yakin ramai orang terkejut. Kita duduk ingat canggih ni terror. Betul tak? Bagus. Kita duduk ingat canggih ni terror, canggih ni kira fuyo. Kita ingat macam tu. Tapi dalam kamus Dewan Bahasa, canggih maknanya terlalu banyak cakap. Jadi dalam kita punya grup sekarang ni, siapa yang canggih? Saya. Boleh dapat? Jadi canggih telah digunakan istilah dia. Macam kita nak bagi contoh. Globe ni, globe ataupun globe ni peta dia bumi tu. Jadi bila kita kata istilah dia global, makna menyeluruh. Bahasa dia menyeluruh. Samalah dengan holistik. Itu semua istilah. Jadi dia ada kata akar dia. Kata akarnya canggih. Ini banyak cakap. Istilah itu diambil pakai dalam bahasa, dia jadi kecanggihan. Dia tak pergi kepada maksud keterlalu banyak bercakap. Tidak. Kecanggihan ini dia pergi kepada maksud kita kata memudah cara lain daripada yang sebelum ni. Kita gambaran yang ada pada masyarakat kita lah. Kita dapat dengan kata modern. Dia benda yang macam ni dia kompleks. Dia kompleks. Kalau bahasa canggih lagi, bahasa yang lagi dahsyat ialah sophisticated. Tu bahasa dia lah tu. Maknanya kita guna istilah yang menggambarkan bahawa pakaian ni, kalau pakaian kira style, kagum orang tengok. Itu maksud canggih lah. Jadi kalau saya boleh simplifykan dia punya perkataan, kecanggihan yang dimaksudkan oleh Surau Al-Husna, Taman Medan PJ pada malam ini yang kita nak sama-sama faham. Maafkan saya sebut, bukan saya nak orang kata nak mengajak bahasa apa, tidak. Saya kata kecanggihan yang kita maksudkan di sini ialah yang istilah penggunaan dia tadi tu, bukan hak banyak bercakap tadi tu. Kita nak guna istilah dia, benda-benda teknologi, benda moden. Dulu orang naik bicycle, lah ni naik motosikal. Dulu orang naik kereta kuda, kereta lembu. Lah ni orang naik kenderaan. Dulu kita naik dulu orang naik baju kena jemur, hari hujan kalau habis jahanam baju. Lah ni kita boleh keringkan baju, kita ada dryer. Dulu kalau kita main bola fizikal dan benda tu hanya takat fizikal. Kalau kita nak bincang pun kita kena conteng dan sebagainya. Sekarang orang terjemah dalam bentuk permainan video game dan sebagainya. Dulu kalau orang nak perang kena pergi hantar tentera. Sekarang orang hanya hantar drone, pergi bom dekat negara-negara tempat-tempat yang orang nak bom. Jadi semua itulah yang dimaksudkan. Jadi bila kita dengar tajuk macam tu, baru kita dapat faham bahawa canggih di sini memang ada manfaat dia. Sebab kalau kita kata contohnya, kalau dulu naik bicycle, ni naik motor, canggih ya. Jadi ada tak manfaat? Ada. Berapa banyak orang berjaya mendapatkan perkhidmatan dengan disebabkan ada motosikal. Banyak.
orang tukang tayar motor, orang boleh pergi rumah orang hantar makanan, food panda dan sebagainya. Banyak orang dapat manfaat. Mudarat ada juga. Sebab dulu naik basikal, dia tak boleh buat tarah mana. Tiba-tiba bila ada motosikal, dia boleh ada kumpulan geng rempit. Dia macam tu. Dia ada mudarat dia. Mereka brom. Sekarang kita hanya bagi tahu keadaan ya. Kita tidak menghina. Saya tidak kata mak rempit itu teruk. Saya tak kata kita bagus. Tidak. Saya memberikan gambaran. Dia hanya fakta sahaja. Okey. Supaya takut nanti ada di setengah kita yang menonton dan mungkin mereka geng-geng mak rempit. Dia baru nak dengar kita, dia dah ni. Tidak. Kita bukan macam sebahagian orang yang bila bercakap tentang sesetengah golongan, kita menghujam dan menohmah sesetengah golongan. Kita tak mau jadi macam setan. Setan ni, pernah satu ketika Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dia bertanya kepada kumpulan-kumpulan pendakwah muda yang radikal, yang bukan radikal, yang kita kata bukan drastik, ekstrim, yang ekstrim. Dia kata, apa pendapat kamu tentang kelab malam? Syekh Muhammad Mutawalli tanya. Pemuda-pemuda ni jawab, kelab malam ni patutnya kita bom ya, mereka buat maksiat. Jadi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tanya mereka pula, apa kalau macam tu, ketika mereka tengah duduk dalam kelab malam tu, mereka buat maksiat dan kamu bom mereka, musnah ke tempat tu, mereka mati, mereka akan ke mana? Oh, mereka ke neraka lah sebab mereka tengah buat maksiat. Kalau macam tu, kamu rasa tak apa ke? Dah mereka buat maksiat, pergilah ke neraka. Lepas tu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tanya pula, apa tugas syaitan? Mereka budak ni jawab lah, syaitan ni lah yang akan menghasut bawa orang pergi ke neraka. Maka Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tanya, kalau macam tu apa beza kamu dengan setan? Kamu buat supaya saudara kamu masuk dalam neraka, setan pun bawa orang masuk neraka. Jadi kamu membantu syaitan dalam bawa orang masuk dalam neraka. Jadi semua yang menonton saya hari ini, kita tak mau bantu setan untuk bawa orang masuk neraka. Sebab kalau sekiranya kita bertemu hari ini kerana kita cintakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka matlamat kita mesti sama macam Nabi, sama macam para habib. Apa dia? Kita nak bawa semua orang masuk dalam syurga. Kita nak explain, nak cerita. Jadi kalau disebabkan dia macam tu, jadi kita jauhlah kita daripada menghina orang, mencaci orang, mencerca orang. Kita tak mau buat benda macam tu. Kerana cara ini berdasarkan kepada sejarah, banyak membawa orang ke neraka. Orang baik kena cerca hina, dia jadi terus ada niat jahat, dia penaya orang lain. Lalu dia pun masuk dalam neraka. Buat apa? Rugi. Boleh faham tak?